Allahumma amin. Baik ya, kita mulakan surah Al-Qasas. Suratul Qasasi. Qasas ini jamak kepada qissatun. Qissah. Qissah. Qissatun. Kita sebut kisah. Al-Qisah contohnya, ya. Jadi kalau jamaknya qasas, kisah-kisah. Jadi mana cerita-cerita, ya. Al-Qasas maknanya cerita-cerita, kisah-kisah. Kita ambil daripada bahasa Arab ni perkataan kisah ni. Daripada perkataan qissatun. Jadi nak sebut qaf tu kan tebal. Kisah. Kisah. Jadi tebal. Jadi ya tulisan kita yang hanya boleh ya K. Nak menyebut Q berat. Ya, jadi letak je lah K. Jadi kisah. Al-Qisahnya contohnya. Al-Qisahnya, ya. Jadi jamak qisah ialah qasas, ya. Okey. Surah Qasas ni surah yang ke-28, ayatnya ada 88 dan ia juga termasuk dalam kalangan ayat-ayat yang satu-satunya masih panjang-panjang, ya. Okey, kita teruskan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ta, Sin, Mim. Allah lebih mengetahui maksudnya. Allah lebih mengetahui maksudnya. Tilka itu. Ayatu ayat-ayat. Al-Kitabi kitab. Al-Mubin yang terang. Natlu kami bacakan. Alaika atas engkau. Min daripada. Nabain perkhabaran. Musa wa Fir'aun dan Fir'aun. Bilhaq dengan benar. Liqaumin bagi kaum. Ya'lamun. Ya'lamun. Yu'minun. Mereka beriman. Baik, saya masuk mula. Surah Al-Qasas, iaitu berkaitan dengan kisah-kisah atau cerita-cerita, ya, terutama cerita-cerita pendek, ya, atau ringkas berkaitan dengan kisah-kisah Nabi. Taklah cerita macam cerita ya panjang dalam surah Yusuf contohnya. Tidak demikian. Tapi cerita tu ya mengenai tentang kisah-kisah cerita Nabi. Ya, di situ ada ringkasan yang boleh diambil daripada kandungan cerita itu. Ya. Jadi ya, mula-mula di sini kita tengok ya Allah terangkan tentang Musa. Ya. Cerita Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Itu ayat-ayat Alkitab yang terang. Ya, maknanya Ta, Sin, Mim itu termasuk dalam kandungan ayat-ayat Allah. Jadi tidak boleh kita membuang
Contohnya kita terus membaca tanpa membaca ta sin mim. Kita hilangkan terus ta sin mim, terus membaca tilka ayatul kitabil mubin. Itu ya salah. Ya, sebab ta sin mim itu juga termasuk dalam ayat-ayat kitab ini. Ya. Sama dengan ya, surah apa yang mulakan dengan nun, qaf, sad, ya. Itu pun kita kena sebut. Baik, tilka adalah isyarat ke jauh, ya. Saya nak bagi tahu. Isyarat jauh. Kalau isyarat dekat, dia disebut hazihi. Ya, kerana muannas ayat tu muannas. Jadi gunakan isyarat hazihi. Itu untuk dekat. Ya, di sini isyarat untuk jauh. Jadi, kenapa diletak isyarat tilka bukan hazihi? Ya, itu nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, itulah ayat-ayat kitab yang terang. Ya. Tetapi jangan kita persalahkan kalau kita baca tafsir-tafsir. Tidak ditulis itu, tapi ditulis ini. Ya. Dia tulis ini ayat-ayat kitab yang terang. Kenapa pula ditukar ini? Bukan itu. Kita belajar harfiah itu. Di sinilah perlu ada ilmu. Mana isyarat jauh boleh jadi ya dekat kalau seandainya yang ditujukan itu dekat. Contohnya sekarang kitab ini di depan kita. Artinya kitab itu cukup dekat dengan kita. Jadi adakah kita perlu kepada perkataan itu? Sudah tentu tidak. Ya, kita akan mengatakan perkataan ini. Jadi boleh diterjemah begini. Ini ayat-ayat kitab yang terang. Tapi jangan ditukar Arabnya. Tilka ditukar zalika. Itu salah. Tilka ditukar hazihi. Salah. Ya, contoh kita baca hazil ayatul kitabil mubin. Ini salah. Ya. Tapi kita tetap baca tilka ayatul kitabil mubin, hanya kita menterjemah ditukar kepada bahasa ini. Itu boleh. Sebab isyarat itu dekat dengan kita. Ya, ini jangan disalahkan pula besok. Kalau tengok baca ada terjemah-terjemah, semua diterjemah dengan makna ini. Sebab itu saya bagi penerangan semula hal ini, ya, supaya tahu. Natru alaika. Kami bacakan ke atas engkau. Engkau ni balik kepada Nabi, ya. Min nabai Musa, daripada perkhabaran Musa wa Fir'aun dan Fir'aun bil haq, dengan benar. Ini adalah cerita, cerita yang sebenar berkaitan dengan Musa dan Fir'aun. Li qaumi yu'minun, bagi kaum mereka beriman. Bagi kaum yang mau beriman, cerita ini adalah cerita ya sebenarnya. Baik, sama lagi. Inna sesungguhnya. Fir'aun. Ala telah sombong ia. Ala daripada perkataan atas, tinggi, ya. Jadi orang meninggi diri atau makna sombong. Jadi dikatakan ala, ya. Jadi dimaknakanlah dengan makna sombong, ya. Fil ardi, di bumi. Wa ja'ala, dan telah menjadikan ia ahlahu, akan penduduknya syi'an, beberapa golongan. Yastad'ifu, ia tindas. Ta'ifatan, akan segolongan. Minhum, daripada mereka. Yuzabbihu, ia sembelih.
abna'ahum akan anak-anak lelaki mereka. Wa yastahyi dan ia biarkan hidup. Nisa'ahum akan anak-anak perempuan mereka. Innahu sesungguhnya ia kana adalah ia minal mufsidin daripada orang-orang yang buat kerosakan. Saya mas mula. Inna Fir'aun ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun telah sombong ia di bumi. Ia di bumi ini di bumi Mesir. Ya. Fir'aun ni kalau ikutkan jasad yang ada di museum ya, yang ditunjukkan sampai sekarang pun ada. Ia tak adalah ia besar sangat. Ya, tetapi ya, kesombongannya tadi ya, dia boleh menundukkan rakyatnya sehingga dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia mengaku dirinya Tuhan. Maka rakyatnya sembah Fir'aun ini. Ya. Jadi kesombongan ini sudah melampau. Wa ja'ala ahlaha syi'an, dan telah menjadikan ia akan penduduknya syi'an, beberapa golongan. Dijadikanlah ya penduduknya beberapa golongan untuk berkhidmat kepadanya. Ya, yastad'ifu ta'ifatan minhum. Ia tindas akan segolongan daripada mereka. Maknanya tafsirannya ialah kepada Bani Israel, jadi mangsa. Ya, bangsa yang ditindas oleh Fir'aun atau bangsa Kipti. Ya, dia adalah Bani Israel menjadi buruh murahan buat mereka. Yuzabbihu abna'ahum, ia sembelih akan anak-anak lelaki mereka. Wa yastahyi nisa'ahum, dan ia biarkan hidup akan anak-anak perempuan mereka. Ini kerana Fir'aun mendengar tafsiran daripada dia punya pawangnya, katanya sesungguhnya akan lahir seorang anak daripada Bani Israel yang dia akan menguasai kamu, seorang anak lelaki. Maka Fir'aun telah menggunakan kuasanya untuk membunuh setiap anak lelaki yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Bani Israel. Ya, jadi masa itu adalah zaman Nabi Musa alaihissalam, lahir dalam kalangan Fir'aun memerintahkan untuk menyembelih anak-anak. Tapi Nabi Musa zaman itu terselamat daripada kena sembelih. Yang lain anak-anak lelaki disembelih. Jadi bayangkanlah, seorang ibu melahirkan anak, bila lelaki tak dapat nak suruh mana, nampaknya matilah. Jadi tinggallah anak-anak perempuan. Dianggap oleh Fir'aun anak perempuan ini tidak boleh melawan. Jadi perempuan ini dianggap sebagai kaum yang lemah. Dia takut lelaki yang lahir daripada kalangan Bani Israel itu. Jadi Nabi Musa terselamat dan di bawah jagaan Fir'aun. Rupanya inilah orangnya yang dimimpikan. Sebenarnya ialah Musa alaihissalam, dia tak tahu. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya ia adalah daripada orang-orang yang buat kerosakan. Dengan membunuh dan lain-lain kekejaman dilakukan.
Baik, sambung lagi ayat yang kelima. Wa nuridu. Dan kami hendak. Dan kami hendak. An bahawa. Namunna. Kami berbudi. Alal lazina. Atas orang-orang yang. Ustudaifu. Telah ditindas mereka. Fil ardi, di bumi. Wa naj'alahum. Dan kami jadikan akan mereka. A'immatan. Sebagai ketua-ketua. Wa naj'alahum. Dan kami jadikan akan mereka al-warisin, orang-orang yang mewarisi. Baik. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi. Dan kami hendak bahawa kami berbudi atas orang-orang yang telah ditindas mereka di bumi. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya, ya Allah nak jadikan Firaun ini membalas budi terhadap orang yang ditindas. Sebab itu dia tidak sedar bahawa anak yang dibelanya yang dapat daripada sungai adalah anak daripada keturunan Bani Israel. Kerana dia menindas Bani Israel, dia berbudi membela anak Bani Israel. Itulah bila dewasa, itulah dia Musa, Nabi Musa alaihissalam. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami jadikan akan mereka sebagai ketua-ketua, dan kami jadikan akan mereka orang-orang yang mewarisi kerajaan Firaun. Jadi akhirnya Firaun itu Allah tenggelamkan bersama dengan orang-orangnya. Maka kerajaan Firaun diwarisi oleh orang yang tertindas, yaitu Bani Israel. Baik, sambung lagi ayat yang ke-6. Wa numakkin. Dan kami teguhkan. Lahum, bagi mereka. Fil ardi, di bumi. Wa nuria, dan kami perlihatkan. Fir'auna, akan Fir'aun. Wa Haman, dan Haman. Wa junudahuma, dan tentera-tentera keduanya. Minhum, daripada mereka. Makanu, apa yang adalah mereka. Yahzarun, mereka bimbangi. Baik, sama semula. Wa numakkinu lahum fil ardi. Dan kami teguhkan bagi mereka di bumi.
Wa nuriya Fir'aun, bumi sini bumi Mesir dan Syam. Ya. Wa nuriya Fir'aun, dan kami perlihatkan akan Fir'aun wa Haman dan Haman, wa junudahuma, dan tentera-tentera keduanya, minhum daripada mereka, ma kanu yahzarun, apa yang adalah mereka bimbangi. Ya. Mereka takutkan. Ya, takutkan apa? Ya, takutkan kelahiran anak lelaki daripada Bani Israel. Sedangkan sekarang orang yang dibimbangi itu ada dalam istananya. Ya. Itulah yang akan menghilangkan kerajaannya. Itulah yang akan menghilangkan kekuasaannya. Ya, tidak disedari oleh Firaun. Ya. Itu dikatakan wa makaru wa makarallah. Mereka mengatur tipu daya. Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya. Baik, sambung lagi, wa auhayna, dan telah kami. Di sini kalau nak terjemah wahyu, tak sesuai, sebab di sini kepada ibu Musa. Walaupun Arabnya gunakan perkataan wahyu, tapi kita kena mencari makna yang sesuai, sebab ibu Musa ni bukan nabi. Jadi kita terjemahkan wa auhayna, dan telah kami ilhamkan. Kalau misal kata kepada Musa, boleh auhayna tu makna telah kami wahyukan kepada Musa. Tapi di sini kepada ibu Musa. Jadi tak boleh kita terjemah wahyu, salah. Jadi kita terjemahkan ilham, telah kami ilhamkan. Dan perlu diambil tahu juga, wahyu, perkataan wahyu sini, auhayna ni daripada perkataan wahyu. Dalam Quran ni, tengok ayat ni, kalau bukan kepada Nabi, jangan diterjemah dengan perkataan wahyu. Contohnya Allah wahyukan kepada lebah. Sesuai ke surah Nahli, surah lebah? Allah wahyukan kepada lebah. Sudah tentu tidak sesuai. Jadi kita terjemahkan telah kami ilhamkan kepada lebah. Mana Allah ilhamkan kepada lebah, ataupun bahasa ilham tak kena, kita letak Allah perintahkan kepada lebah. Jadi makna perintah. Kalau manusia yang berakal, kita katakan kami ilhamkan. Kalau lebah boleh dikatakan kami perintahkan. Tapi kalau syaitan, ada guna auhayna juga. Bahasa dalam Quran auhayna. Kalau syaitan, nak terjemah wahyu juga ke? Telah kami wahyukan kepada syaitan. Sudah tentu tidak. Kita kena cari satu makna yang bukan wahyu. Telah kami bisikkan kepada syaitan, atau telah membisikkan oleh syaitan, telah membisikkan oleh syaitan. Dia gunakan perkataan auha. Auha ni wahyu juga, bahasa wahyu. Di situlah kemahiran kita meletakkan sesuatu kalimah dengan kesesuaian ayat. Jangan semua bantai wahyu tapi itulah kalimah dia wahyu. Kalimah dia wahyu. Kita sendiri yang menyesuaikan mengikut ayat. Baik, kita teruskan Wa auhayna, dan telah kami ilhamkan, ila ummi Musa, ila kepada ummi Musa, ibu Musa. Bahawa ardi'ihi, susukanlah oleh engkau akannya. Susukanlah oleh engkau akannya. Faiza, maka apabila khifti, telah takut engkau,
alaihi atasnya, fa'alqihi maka jatuhkanlah oleh engkau akannya. Bahasa ni bahasa lempar. Alqi ni makna lempar, tapi tak sesuai lah dengan makna lempar. Jadi kena cari jalan juga makna kita letakkan maka jatuhkanlah oleh engkau akannya. Fil yami dalam laut. Wala takhafi dan jangan engkau takut. Wala tahzani dan jangan engkau berduka cita. Inna sesungguhnya kami radduhu yang akan mengembalikan akannya ilaiki kepada engkau. Waja'iluhu dan yang akan menjadikan akannya minal mursalin daripada orang-orang yang diutus. Zaman yang paling menyedihkan buat Bani Israel. Ancaman daripada raja yang zalim. Perintah yang menakutkan. Iaitu melahirkan seorang anak lelaki saja. Kalau disembunyikan sampai tahu, satu keluarga habis dibunuh. Oleh itu, nak tak nak, jika anak lelaki, hendaklah diserahkan untuk dibunuh. Jadi orang-orang Firaun sentiasa memperhatikan. Jadi pada masa itu ibu Musa mengandung Musa. Bila melahirkan Musa, dia dah sudah ketakutan. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, mungkin boleh. Lama-lama, mulut orang tak boleh nak simpan. Kalau anak ni membesar, dah dapat diketahui. Jadi bagaimana? Pening kepala seorang ibu. Bila ada undang-undang sedemikian. Wauhaina dan telah kami ilhamkan ila ummi Musa, kepada ibu Musa. Allah telah ilhamkan kepada ibu Musa. Diilhamkan dalam mimpi, diilhamkan dalam mimpi. An ardi'i, bahawa susukanlah oleh engkau akannya. Buat masa ni susukan. Faiza khifti alaihi, maka apabila engkau telah takut alaihi atasnya, fa'alqihi, maka jatuhkanlah oleh engkau akannya fil yami dalam laut. Ini bahasanya bahasa jatuh, tapi bahasa perbuatannya maknanya anak tu hanyutkan saja ke laut. Macam tu. Bahasa praktikal dia ialah hanyutkan saja ke laut. Wala takhafi wala tahzani, dan jangan engkau takut dan jangan engkau duka cita. Maknanya dengan cara itu tidak diketahui dan engkau juga tidak membunuh anakmu. Engkau jangan rasa takut dan jangan rasa duka cita. Inna radduhu ilaiki, sesungguhnya kami ni Allah yang akan mengembalikan akannya kepada engkau. Allah akan kembalikan balik anak itu kepadamu, kepada ibu Musa. Tengok perkataan mu'anas ni.
Di sini banyak perkataan mu'annas ditujukan kepada ibu Musa. Ya. Wajailuh, dan yang menjadikan akannya minal mursalin, ya, daripada orang-orang yang diutus. Ya. Okey, saya nak ulang balik perkataan mu'annas ni jadikan muzakkar, ya. Perkataan yang mu'annas mula-mulanya ialah daripada perkataan ardi'i, ya. Ardi'i. Kalau perempuan menyusukan, ya, dia kena tambah dengan ya, ya, dengan perkataan ya, ardi'i, ya. Ij'al, ij'ali, ukhruj, ukhruji, ya, macam tu. Jadi kalau lelaki ardi'i, perempuan, ya. Kemudian depannya lagi tengok alqi, ada ya, itu perempuan. Kalau lelaki alqi tanpa ya, alqi tanpa ya, ya. Depannya lagi la tahofi. Kalau lelaki la tahof, matikan fa tu, la tahof, jangan kau takut. Kalau perempuan la tahofi. Begitu juga la tahzani, jangan engkau duka cita. Kalau lelaki tak ada ya, la tahzan. Kalau perempuan la tahzani. Kemudian depannya lagi ilaiki. Untuk perempuan ibu Musa, ilaiki. Kalau lelaki kan ilaika. Ya. Itu perubahan-perubahan fi'il, ya. Mu'annas dan muzakkar. Baik, yang kita sambung lagi. Ayat yang ke-8. Fal taqatahu. Ya, maka telah memungut ia akannya. Maka telah memungut ia akannya. Alu Fir'aun, oleh keluarga Fir'aun. Liyakuna, supaya ia jadi, lahum, bagi mereka, aduan, musuh, wahazanan, dan duka cita. Inna, sesungguhnya, Fir'aun, wa Haman, dan Haman, wa junudahuma, dan tentera-tentera keduanya, kanu, adalah mereka, khotiin, orang-orang yang bersalah. Baik. Mengikut ceritanya bahawa ibu Musa telah menyusukan Musa selama 3 bulan. Ya. 3 bulan. Dia tidak menangis masa itu. Ya. Tapi dia menangis, sedih, bila dia hanyutkan anak tadi, di sungai. Dimasukkan dalam satu peti, ya, lalu dihanyutkan, ya, pada waktu malam, ya, ketika orang tak mengetahui, berdasarkan kepada ilham yang dia perolehi dalam mimpi itu. Sebab tak boleh nak simpan bahaya, ya, simpan akibatnya ibu Musa dan keluarganya akan, ya, disembelih oleh Fir'aun. Maka, ya, belayarlah Musa di sungai Nil yang disebut Yam. Yam ni laut, ya. Oleh kerana sungai Nil ni luas, ya. Itu dipanggil sebagai laut. Padahal sungai ni Nahrun, ya. Tapi kerana luasnya sungai Nil ni,
ya, disebut sebagai laut, dan airnya cukup cantik, ya. Sungai Nil sungai yang paling penting sekali untuk kehidupan Mesir pada masa itu, ya. Hasil pertanian, minuman, ya, daripada air sungai Nil ini, ya. Maka belayarlah, ya, peti ini sampai ke tempat mandi manda Firaun di, ya, karangan istana Firaun, mana di tempat mandi manda Firaun di sungai itu. Dia parking kat situ, ya. Fal taqatahu, lalu maka telah memungut ia akannya alu Firaun oleh keluarga Firaun. Liyakuna, supaya ia jadi lahum bagi mereka aduan, musuh, wahazanan, dan duka cita. Maknanya anak ini dia pungut, ya, akan jadi musuh kepada Firaun dan akan menyedihkan Firaun nanti, ya. Sebagai satu balasan buat Firaun kerana menindas atau menganiaya, ya, rakyat yang tidak berdosa. Inna Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun wa Haman dan Haman. Haman ni Perdana Menteri dia, Haman, ya. Korun itu, ya, dikatakan Menteri Kewangan. Itu Korun, penyimpan harta Fir'aun, ya. Allah benamkan ke dalam laut, ke dalam tanah, atau ke dalam bumi. Fir'aun dan Haman dan wa junudahuma, dan tentera-tentera keduanya, kanu adalah mereka khotiin, orang-orang yang bersalah. Perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang benar-benar salah, ya, kepada mereka yang tidak berdosa, ya, dibunuhnya, dianiaya. Itulah satu perbuatan zalim yang tidak ada peri kemanusiaan. Baik, sambung lagi. Waqalat, dan telah berkata ia, imro'atu Fir'aun, isteri Fir'aun, qurratu ainin, pendingin mata. Qurratu ainin, pendingin mata. Li, bagiku. Walaka, dan bagi engkau. La taqtuluhu, jangan kamu bunuh akannya. Asa, mudah-mudahan, an bahwa, yan fa'ana, ia memberi manfaat kepada kita. Ia memberi manfaat kepada kita. Atau nattahizahu, kita jadikan akannya. Waladan, anak. Wahum, walhal mereka, la yash'urun, tidak mereka sedar. Baik, saya masuk mula. Wa qalat imra'atu Fir'aun, dan telah berkata isteri Fir'aun, qurratu ainin li walaka, pendingin mata bagiku dan bagi engkau. Maknanya Allah telah meletakkan, siapa nampak Musa ni, ya, ketika bayi tu, ya, siapa nampak mesti penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang, ya. Dihilangkan perasaan benci,
Sebab itu bila ya pihak istana tadi memperolehi budak ini, isteri Firaun, dia rasa senang sangat tengok budak bayi ini. Dan begitu juga dikatakan, bukan untukku saja, tapi untukmu. Mana ya Firaun lah sebagai suaminya. Ya, dan dipesan oleh isterinya, la taqtulu, jangan kamu bunuh akannya. Asa an yanfa'ana, mudah-mudahan bahawa ia memberi manfaat kepada kita, au natakhizahu walada, atau kita jadikan akannya dia sebagai anak. Anak ni anak angkat. Ya. Kita jadikan dia sebagai anak angkat. Jadi Musa sekarang ni ya sudah duduk di istana Firaun. Jadi anak angkat kepada Firaun. Ya, wahum la yashurun. Walhal mereka tidak mereka sedar. Maknanya orang tak sedar. Ya, anak ni anak pungut. Ya. Tak sedar. Dan tidak ada sedar yang anak ni daripada kalangan Bani Israel ataupun lainnya. Itulah tujuan yang mereka ambil. Itu yang dikatakan ayat mula-mula tadi. Macam mana dia menindas Bani Israel, akhirnya dia telah membela ya anak daripada kalangan Bani Israel. Artinya dia sudah berbudi. Dalam dia menindas, dia bayar budi kepada Bani Israel. Sehingga Nabi Musa dia dewasa ya, dalam istana Firaun ini. Ya. Baik ya. Kita semak sedikit tata bahasa yang kita pelajari hari itu. Ya. Hentikan situ dulu, kita tengok tata bahasa kita. Hari itu suruh buat apa ya? Ingat lagi tak? Buka mic ya. Apa yang suruh buat hari itu? Hamidah, apa dia? Lagi, Hamid 1, Hamidah 2. Satu Abadah. Yang kedua Hamidah, 3 Arafah. Okey, nombor 1 Abadah, 2 Hamidah, ketiga Arafah. Ya, nombor 1 rujukan dia muka surat apa? Kamus 252. Hamidah 108. Arafah tak catat. Okey, kita selesaikan dulu Abadah ya. Abadah. Kita selesaikan dulu Abadah. Abadah mudhari'nya apa? Ya'budu, masdarnya ibadatan. Ya, ini adalah yang diperolehi daripada kamus. Ya. Jadi tidak boleh salah ya. Mana tak boleh salah ni? 3 ni tak boleh salah. Sebab dalam kamus dia akan bagi madi, mudhari' dan masdar. Ya, abada ya'budu ibadatan. Fi'il amarnya apa? Ubud, ikut mudhari'. Ya'budu, budu jadi bud. Ubud. Nahi la ta'bud. Isim fa'il bidun, isim maf'ul ma'budun. Makan, ma'badun. Zaman, ma'badun. Alat,
Mi'badun. Tafdil. A'badu. Mubalaghah. Abbadun. Madi majhul. Ubida. Ubida. Mudhari' majhul. Yu'badu. Ya. Yu'badu. Baik, itu nombor 1 ya. Nombor 2, soluha. Mudhari'nya apa? Ha? Sorry. Hamida. Okey, sorry. Hamida. Mudhari'nya yahmadu. Masdarnya hamdan. Ada 3 dah ada tu. Ya, hamida, yahmadu, hamdan. Sekarang kita buat fi'il amar. Ihmad. Nahi. La tahmad. Isim fa'il. Hamidun. Isim maf'ul. Mahmudun. Makan. Mahmadun. Zaman. Mahmadun. Alat. Mihmadun. Tafdil. Ahmadu. Mubalaghah. Hammadun. Madi majhul. Humida. Mudhari' majhul. Yuhmadu. Okey. Satu lagi. Ya. Arafah. Mudhari'nya ya'ri. Ya'rifu ya, bukan ya'ra ya. Ya'rifu. Ya, dia punya masdar. Masdarnya apa? Irfatan. Okey. Arafa ya'rifu irfatan. Ya, amar apa? I'rif. Nahi. La ta'rif. Isim fa'il. Arifun. Isim maf'ul. Ma'rufun. Makan. Ma'rufun. Zaman. Ma'rufun. Alat. Mi'rafun. Tafdil. A'rafu. Mubalaghah. Arrafun. Madi majhul. Urifa. Mudhari' majhul. Yu'rafu. Okey, dalam segi makna. Makna ialah kenal. Kalau madi Arafah. Arafah telah kenal ia. Mudhari' ia kenal. Masdar kenalan. Madi amar kenallah oleh engkau. Nahi jangan engkau kenal. Isim fa'il. Yang kenal. Isim maf'ul. Yang dikenal. Ya, madi pula. Makan. Tempat kenal. Mubalaghah. Zaman. Masa kenal. Makan. Alat.
alat kenal, tabdil lebih kenal, mubalaghah terlampau kenal, madi majhul telah dikenal ia, mudhari' majhul ia dikenal, ya, ia dikenal. Okey, ya, kita tengok kedudukan dalam Al-Quran tadi, ya. Kita ambil makna-makna yang ada yang tersebut, ya. Tengok ayat yang 9, ya. Ayat 9, ambil perkataan hujung sekali, ya. Yash'uruna, gariskan. Yash'uruna, gariskan. Kemudian sebelum yash'uruna tu yanfa'ana, yanfa'a. Yanfa'a, gariskan. Satu lagi taktulu, la taktulu tu. La taktulu. Okey. Sekarang ni apa huruf pada yash'uruna? Huruf 3 dia. Sebutkan huruf, bukan baris. Shim, Ain, Ra. Pastikan dalam kamus mencari Shin, Ain, Ra, ya. Baris tak tentu lagi. Kemudian yanfa'ana, apa nak cari? 3 huruf. Nun, Fa, Ain. Nun, Fa, Ain. Kemudian la taktulu, Qaf, Ta, Lam. Qaf, Ta, Lam. Okey. Itu nombor 3, ya. Nombor 4, satu lagi. Ayat 8. Ayat 8, perkataan hazanan. Jumpa tak hazanan? Ayat 8. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Jumpa? Ayat 8, wa hazanan. Senyapnya tak jumpa ke? Ayat 8 ada wa hazanan. Saya baca dia. Okey, gariskan. Apa hurufnya? Ha zainun, ya. Ha zainun. Itu dia punya perkataannya, ya. Jadi ada 4 ni, buat juga seperti yang lalu, iaitu buat jadikan 14, ya. Jadikan 14, ya. Dijadikan 14, ya. Okey, saya nak dengar rangkapan 14 tu. Madi mudhari' masdar lagi. Lagi. Tak ingat. Amar nahi. Lagi. Isim fa'il, isim maf'ul. Lagi. Makan zaman alat. Lagi. Tafdil, mubalaghah. Lagi. Madi majhul, mudhari' majhul. Itu rangkapan, ya. Saya ulang. Ya. Madi mudhari' masdar. Amar nahi. Isim fa'il, isim maf'ul. Makan zaman alat. Tafdil, mubalaghah. Madi majhul, mudhari' majhul.
Yang kali ini kita tak cari sama-sama dalam cari dalam kamus ya, tapi sendiri cari. Ya, sendiri cari dalam kamus, kemudian pecahkan jadi 14 ya. Dan perlu juga diletak maknanya supaya apa? Supaya kita dapat menyesuaikan kedudukan makna dengan kalimah. Kalau madi makna macam ni, mudhari macam ni ya. Ini nak membiasakan. Okey, sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang ya. Sadaqah